Sebaik saja sampai ke retreat hujung minggu Alfa, saya ingin pulang. Saya asyik mengelak semua orang yang kelihatan seperti pemimpin. Dan saya kerap keluar melalui pintu belakang dewan itu untuk merokok. Dan saya tidak merokok. Saya cuma perlu merokok. Ia agak pelik dan asing. Saya tak nak berada di sana. Ya, itulah reaksi saya. Elakkan pemimpin, merokok, elakkan orang. Pemimpin saya tinggi dan peramah. Kami tetap berkawan sekarang. Tapi ketika itu, saya tidak mengenalinya. Pada pagi Sabtu, dia menghampiri saya dan berkata, "Boleh saya berdoa untuk awak?" Saya jawab, "Tidak." Dan dia kata, "Okey." Kemudian ia pun berakhir. Saya menolaknya begitu sahaja. Keesokan harinya, kecekalannya harus dipuji. Kerana dia menghampiri saya dengan wajah yang tekun. "Boleh saya doakan awak?" Saya kata, "Okey, kalau awak akan diam, berdoalah untuk saya." Dia tunduk dan perkataan pertamanya ialah, "Tuhan." Dia mesti makan ikan salai untuk sarapan kerana saya tercium bau ikan. Itu permulaan yang teruk. Dia kata, "Tuhan, berkatilah Charlie dengan Roh Kudusmu." Sewaktu dia berdoa, saya tak nak tutup mata kerana ingin tahu apa yang sedang berlaku. Saya memandangnya dan tahu dia sedang berdoa. Saya ternampak halkumnya. Matanya tertutup dan saya asyik merenung. Ia bergerak, naik dan turun. Saya letih memandangnya. Dia terus berdoa dan saya mula merenung permadani yang hodoh. Saya bayangkan mereka berbincang dalam mesyuarat lembaga permadani tentang perca dan secara serius. Mana satu permadani paling hodoh yang boleh kita beli? Itulah tumpuan perhatian saya. Halkumnya, permadani dan bau ikan yang kuat. Saya tak sedar akan Roh Kudus atau apa-apa yang ilahi, kecuali fikiran liar dan pertahanan saya. Selepas itu, saya dengar dia berkata amin. Saya pun kata amin, amin. Lega rasanya. Dia senyum. Dia mengeluh dengan kuat. Keluhannya panjang dan mendalam. Saya lega kerana dia rasa gembira. Dia beralih kepada orang lain dan saya dibiarkan bersendirian. Saya merasa kedamaian yang mendalam dan luar biasa. Saya tak tahu sebabnya, sama ada saya lega kerana tiada keanehan yang berlaku. Mungkin Allah yang berikan saya kedamaian. Namun saya betul-betul terasa tenang, sehinggakan saya duduk berpeluk tubuh di belakang dewan dan memerhatikan sesi itu dengan senyuman lebar. Itulah pengalaman pertama saya. Ia penuh dengan pengalaman yang aneh, tetapi akhirnya saya rasa tenang. Siapa Roh Kudus? Maaf, saya tak tahu. Espiritu Santo. Sukanya Allah, Yesus dan Roh Kudus, mereka Tritunggal. malaikat. Entahlah. Allah. Saya rasa Roh Kudus berbeza bagi setiap orang. Bukankah ia hati nurani kamu? Saya tak tahu. Entahlah, saya langsung tak tahu siapa Roh Kudus. Saya tak tahu. Insan ketiga dalam Tritunggal? Roh Kudus? Saya tak pernah fikirkannya. Meskipun teknologi sudah berkembang, ia tidak setanding alam semula jadi. Ia menakjubkan dan memberikan hidup. Semasa membesar, saya jarang mendengar tentang Roh Kudus. Roh Kudus hanya disebut dalam doa perhimpunan
dan selalu diakhiri dengan ungkapan yang sama dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Roh Kudus kelihatan seperti fikiran sampingan. Sebaik-baiknya, ia sejenis kuasa luar biasa yang kabur, dan seburuk-buruknya sesuatu yang aneh. Tapi dalam Alkitab, Roh Kudus bukanlah kuasa yang kabur, tetapi insan yang dapat dikenali. Ia juga bukan pilihan tambahan. Ia penting. Ia bukanlah rekaan baru. Ia wujud sejak dari awal. Semuanya dicipta melalui Dia. Pada permulaannya, wujudnya Allah. Bumi adalah kosong, tidak berbentuk dan gelap. Roh Allah melayang di atas air. Dan Allah berfirman, "Jadilah terang." Lalu terjadilah siang dan malam. Setiap hari diiringi ciptaan baru. Lautan yang luas, langit yang lebih luas, bumi yang hijau dan bertumbuh. Roh Allah, pencipta roh, menciptakan kosmos daripada kecelaruan, keteraturan daripada ketakteraturan, keharmonian daripada kekeliruan, keindahan daripada kecacatan. Kosmos, galaksi, matahari, bulan dan setiap bintang. Makhluk pelbagai bentuk dan saiz berenang, terbang dan merayau-rayau di bumi. Selepas itu, Allah mencipta lelaki dan perempuan menurut gambarannya dan menghembuskan nafas hidup ke dalam mereka. Allah mengutus rohnya kepada umat yang dipilih untuk membimbing dan memberikan mereka kurnia pada waktu dan tujuan tertentu demi menggenapi pekerjaan Allah di bumi. Allah mengutus rohnya kepada Bezalel, memberikannya kurnia kekreatifan dan pengetahuan seni untuk menukang dan membentuk logam serta batu permata menjadi karya seni iaitu bait Tuhan. Roh Allah menguasai Gideon, seorang yang lemah dan penakut, supaya dia menjadi pahlawan yang berani menyelamatkan umat Allah. Simpson dipenjarakan. Allah mengutus rohnya untuk memberikan dia kekuatan luar biasa bagi memutuskan ikatannya. Berkuasalah roh Tuhan atas dia dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Allah menguasai orang lain dengan rohnya untuk bernubuat, menjadi jurucakapnya, membawa arahan dan harapan kepada umatnya. Rohnya menguasai Yesaya untuk membawa berita baik. Roh Tuhan ada padaku, sebab ia mengurapi saya untuk menyampaikan Injil kepada orang miskin, merawat orang yang remuk hati, dan mengkabarkan pembebasan kepada tawanan dan banduan dari kegelapan. Kepada Yehikiel, saya akan berikanmu hati dan roh yang baru dan menggantikan hati kerasmu dengan hati yang taat. Kuberikanmu rohku agar kamu menurut hukumku dan melaksanakan perintahku. Melalui Nabi Yoel, kita mengetahui kepada siapa janji ini ditujukan dan bagaimana ia akan berlaku. Rohku akan dicurahkan ke atas semua orang. Anakmu akan bernubuat, orang tuamu akan bermimpi, penglihatan buat pemuda. Bahkan ke atas hamba-Mu akan kucurahkan rohku pada masa itu. Janji Allah adalah Dia akan melakukan sesuatu yang baru, bukan untuk orang tertentu, pada waktu tertentu, untuk tugasan tertentu saja, tetapi ke atas semua orang. Semua orang, tidak kira kedudukan, umur, jantina, keetnikan, bangsa. Dengan kelahiran Yesus, trompet seakan-akan telah berbunyi dan setiap orang yang melingkungi kelahiran Yesus dipenuhi Roh Kudus. Maria, ibu Yesus, Elizabeth, sepupu Maria, Yohanes Pembaptis dan Yesus pada pembaptisannya. Turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Penuh dengan Roh Kudus, ia mengajar, menyembuhkan orang sakit, memberitakan pembebasan daripada orang-orang tawanan, merawat orang-orang yang remuk hati. Selalunya, hal yang berlaku dalam perjanjian lama secara jasmani terjadi dalam perjanjian baru secara rohani. Sebagaimana Bezalel diberikan kemahiran menukang dan mereka bentuk bait Allah, Roh Kudus sentiasa memperbarui kehidupan kita. Sikap yang baru, keinginan yang baru, cara penyembahan yang baru, lagu-lagu yang baru. Apa juga pekerjaan anda, Roh Allah ingin memenuhi anda dengan kemahiran, keupayaan dan kreativiti. Seperti Gideon, Allah menggunakan orang yang lemah, kekurangan, tidak arif. Sebagaimana Roh Allah menguatkan Simpson untuk memutuskan ikatannya, Roh Kudus membebaskan kita daripada tabiat, ketagihan dan belenggu rohani.
penghibur, pembela, pemberi kurnia, pembimbing. Roh Kudus melembutkan hati kita. Ia membuang hati kita yang keras dan memberikan hati yang taat. Roh Kudus yang membebaskan kita dari tabiat buruk juga mengerjakan keinginan untuk mengasihi orang lain dan membantu mereka yang memerlukan. Orang-orang miskin, orang-orang yang remuk hati, orang-orang tawanan. Pengalaman Roh Kudus bukanlah sekadar tentang perasaan. Ia juga tentang membawa perbezaan kepada dunia. Dia boleh menggunakan anda. Pada usia 21 tahun, Jackie Pullinger menaiki kapal paling murah yang berhenti di paling banyak negara. Dia berdoa agar tahu di mana dia harus turun. Dia tiba di Hong Kong pada tahun 1966 apabila revolusi budaya baru bermula di China dan ramai pelarian membanjiri sempadan Hong Kong. Semakin ramai orang bersesak-sesak di kota bertembok. Ia sebuah kawasan kecil yang padat dan tanpa undang-undang. Jackie Pullinger menghabiskan hampir setengah abad di sana, bekerja dengan pelacur, penagih heroin dan anggota geng. Dalam sebuah ceramahnya di England, dia bermula dengan berkata, Allah mahu kita berhati lembut dan berkaki keras. Masalahnya, ramai antara kita berhati keras dan berkaki lembut. Saya tak tahu menjelaskannya. Tetapi saya rasa hati anda harus dipatahkan untuk menjadi lembut. Ketika itulah anda sedar anak Allah akan mengorbankan nyawanya demi anda jika anda satu-satunya manusia yang wujud. Kaki yang keras akan terus mengasihi dan bertabah hati. Melalui Nabi Yoel, Allah berjanji Roh Kudus tidak lagi dikhususkan untuk golongan tertentu pada waktu tertentu untuk tujuan tertentu, tetapi diberikan kepada semua orang. Namun, janji ini tidak digenapi buat masa yang lama. Dengan kelahiran Yesus, kita melihat peningkatan aktiviti roh. Setiap orang yang melingkungi kelahiran Yesus dipenuhi Roh Kudus. Malaikat berkata kepada Maria, ibu Yesus, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sepupu Maria, Elizabeth, ibu Yohanes Pembaptis juga, dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis adalah orang pertama yang mengaitkan Roh Kudus dan Yesus. Kata Yohanes, ku membaptismu dengan air, ia yang lebih besar daripadaku akan datang, membuka tali kasutnya pun saya tak layak. Dia akan membaptismu dengan Roh Kudus dan api. Maksud asal istilah membaptis ialah menenggelami, merendam, membenamkan, mencelupkan. Itulah yang ingin dilakukan Roh. Ia mahu membenamkan kita, memenuhi kita. Ada kalanya saya rasa seperti span kering. Seperti span yang apabila kering, meskipun direndam dengan air, tetap tidak menyerap air pada mulanya kerana terlalu keras dan berkerak di luar. Tetapi, jika ia dibiarkan di dalam air, bahagian tepinya mula melembut. Setelah bahagian tepinya menjadi lembut, span itu boleh menyerap air dengan banyak. Span berada di dalam air, tetapi air juga ada di dalam span itu. Apabila ia dikeluarkan, air seakan-akan mencurah keluar. Itulah yang dimaksudkan bagi kita, dipenuhi Roh Kudus. Yesus sendiri dipenuhi dengan Roh Kudus. Semasa dia dibaptiskan oleh Yohanes di Sungai Yordan, turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Di rumah ibadat di kampungnya Nazareth, Yesus membaca tulisan daripada Yesaya 61 dan mengaitkannya dengan dirinya. Roh Tuhan ada padaku, mengurapi saya untuk menyampaikan Injil. Hari ini, genaplah ini dalam pendengaranmu. Ada sekali, Yesus menghadiri perayaan Yahudi yang dipanggil Hari Raya Pondok Daun. Ribuan orang Yahudi pergi ke Yerusalem untuk merayakannya, bersyukur kepada Allah atas bekalan air pada tahun lalu. Mereka juga berdoa agar Allah membekalkan air pada tahun akan datang. Pada perayaan itu, Yesus meramalkan kedatangan Roh untuk semua orang. Pada hari terakhir, juga puncak perayaan, Yesus berseru,
barang siapa haus, hendaklah datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang kerana Yesus belum dimuliakan. Maksud Yesus dimuliakan adalah Yesus disalibkan dan dibangkitkan semula. Dia berkata janji kepada Yeremia, Yehikiel dan Nabi lain tidak digenapi di satu tempat, tapi di dalam seseorang, iaitu dirinya. Selepas kematian dan kebangkitannya, sewaktu makan bersama muridnya, Yesus berkata, "Janganlah tinggalkan Yerusalem. Tunggulah pemberian yang sudah dijanjikan. Yohanes membaptis dengan air. Tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke hujung bumi." Maka mereka menunggu. Seakan-akan botol champagne yang telah digoncang, dan akhirnya pada hari Pentakosta gabus itu tercabut. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Mereka nampak sesuatu yang menyerupai lidah api menghinggapi setiap orang, dikuasai Roh Allah. Lalu mula berkata-kata dalam pelbagai bahasa lain. Sesuatu yang menakjubkan dan luar biasa sedang berlaku. Orang lain tak dapat menjelaskannya. Mereka memberikan penjelasan seperti mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus dan berkata, "Ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk kerana hari baru pukul 9. Ini adalah Roh Kudus." Ini dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Petrus memetik Yoel. Allah berfirman, "Pada akhir zaman, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang." Dia meneruskan dengan sesuatu yang lebih menakjubkan. Ini adalah untuk kamu. Bertobatlah dan memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, menerima Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Janji Bapa, janji kehidupan, keharmonian, perhiasan kepala ganti abu, kekreatifan, pembaharuan, kekuatan, kebebasan, belas kasihan, pengurapan, air hidup. Kurnia Roh Kudus yang sebelumnya menjamah orang tertentu pada masa tertentu untuk tujuan tertentu, kini adalah untuk anda. Paus John Paul II berkata, roh sentiasa menakjubkan apabila ia campur tangan. Ia menimbulkan kejadian baru yang mengagumkan, yang mengubah orang dan sejarah secara radikal. Sewaktu masih remaja, saya menyertai retret hujung minggu Kristian dengan kawan karib saya Dave. Kami tiba di sana dan dibahagikan kepada 2 kumpulan mengikut umur. Kami ingin menyertai kumpulan yang lebih tua, yang lebih bergaya. Mereka duduk di atas rumput, berbual tentang Allah, janji temu dan perempuan. Sementara kami duduk di dalam, mewarnakan gambar tokoh Perjanjian Lama. Sungguh membosankan. Bagaimanapun, pada malam terakhir, saya tidak dapat mencari Dave. Saya dapati dia menyusup ke kumpulan yang lebih tua. Mereka berdoa untuk satu sama lain agar dipenuhi Roh Kudus. Selepas sesi mereka, saya melihat mereka keluar dengan riang, bernyanyi dan berpelukan. Memang jelas ada sesuatu yang menakjubkan dan positif telah berlaku. Tapi saya rasa jengkil. Saya sedih kerana terlepasnya dan menyakiti hati lagi, gadis yang saya suka enggan memegang tangan saya. Akhirnya, salah seorang pelajar itu mendekati saya. Dia menanya khabar saya dan sebagai orang British, saya menjawab, "Baik, terima kasih." Dia berkata, "Boleh saya berdoa untuk awak?" Saya menjawab, "Ya." Saya ingat doanya amat ringkas. Dia berkata, "Terima kasih Tuhan kerana mengasihi Toby. Penuhilah dia dengan Roh Kudusmu, sukacita dan kedamaianmu." Hampir serta-merta, saya dikuasai kasih yang kuat, kasih Allah. Semakin lama kami menunggu, semakin kuatnya perasaan kasih dan sukacita ini. Sehinggakan saya tersenyum lebar. Selepas itu, saya mulai ketawa. Saya tak pandai menjelaskannya. Buat pertama kalinya, saya tahu Allah mengasihi saya. Saya sungguh gembira sehingga bangun, melompat ke kolam renang dengan berpakaian lengkap. Saya dilahirkan di Hungary pada tahun 1980-an. Pada waktu itu, kami masih berada di bawah rejim komunis. Maksudnya, dari segi iman, ia tidak dibincangkan. Tidak di tempat kerja, di sekolah, maupun di rumah. Saya membesar dengan tanggapan bahawa orang beragama tertipu,
tidak berpendidikan atau tidak bijak. Pada umur 20-an, saya berpindah ke England. Pada satu hari Ahad, kawan mengajak saya minum kopi. Ia menyeronokkan, tapi kemudian dia berkata, "Saya nak ke gereja. Awak nak ikut tak?" Saya tak minat, tapi terfikir, saya amat lapang sekarang. Saya akan ikut. Jika ia aneh, saya akan pulang saja. Saya terperanjat kerana penceramah malam itu tidak kelihatan tertipu atau tidak berpendidikan. Malah, sesetengah hujahnya memang munasabah. Itu mengelirukan saya. Pada akhir kebaktian, mereka berkata, "Jika anda mempunyai persoalan, cubalah Alpha." Itulah yang saya lakukan. Saya ikuti Alpha, mendengar ceramah dan berbincang dalam kumpulan kecil. Saya orang paling sinis dalam kumpulan itu dan mungkin orang yang paling banyak menyoal. Rasanya pendekatan saya agak agresif. Hal yang mengharukan saya ialah mereka amat bersabar dan penyayang serta mengambil masa menjawab semua soalan saya. Saya kembali ke gereja. Tetapi malam itu berbeza. Kerana saya rasa semuanya ditujukan untuk saya. Khutbah, doa dan juga lagunya. Pada akhir kebaktian, pastor itu berkata, "Saya rasa ada seseorang di sini yang patah hati." Saya tahu dia maksudkan saya. Kerana saya sudah lama patah hati. Tapi mustahil saya akan maju ke depan. Dia berkata, "Atau anda boleh ucapkan doa ini dalam hati anda." Saya berfikir, okey, apa salahnya? Saya menutup mata dan berkata, "Yesus, jika engkau nyata, datanglah ke dalam hidup saya." Pada waktu itu, kumpulan penyembahan mula memainkan lagu yang mengulangi rangkap, "Ada kuasa dalam nama Yesus untuk memutuskan setiap belenggu." Gelombang emosi yang kuat melanda saya dan hati saya berasa hangat, seolah-olah hati saya sedang diperbaiki. Saya tak pernah menangis secara terbuka, tetapi saya tak dapat berhenti menangis. Saya tiada masa untuk merasa malu. Seorang kawan datang berdoa untuk saya. Saya tak sedar pada masa itu, tetapi sekarang saya tahu saya telah dipenuhi Roh Kudus. Pengalaman setiap orang adalah berbeza, tetapi janji Bapa yang menakjubkan ini, kurnia Roh Kudus, bukan lagi untuk orang tertentu pada waktu tertentu untuk tujuan tertentu. Ia untuk semua orang.